Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Asalihah binti Yahaya, pemegang kad matrik JM4162 akan membuat perbentangan mengenai tajuk kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Menengah, di mana perbentangan pada hari ini berfokuskan kepada kurikulum sekolah menengah. Tugasan ini di bawah seliaan Dr. Azhar bin Mat Sabit. Baik, kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Menengah ini dapat kita lihat daripada 3 tunjang utama yang terdiri daripada falsafah pendidikan kebangsaan, rukun negara dan juga kurikulum standard sekolah menengah. Seperti yang kita tahu, tugasan ini berfokus kepada sektor sekolah menengah. Jadi, apakah falsafah pendidikan kebangsaan? Falsafah pendidikan kebangsaan ini adalah tunjang yang paling utama dalam sistem pendidikan, di mana segala kurikulum berkaitan dengan pendidikan akan melihat kepada hasrat utama, iaitu falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan ini? Falsafah pendidikan kebangsaan ini adalah satu usaha berterusan untuk melahirkan model insan yang seimbang. Seimbang dari segi apa? Seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelek, atau lebih dikenali dengan Jerry, berdasarkan kepada rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Jadi, apa tujuannya kita berpaksikan kepada rukun negara dan juga kesempurnaan dari segi Jerry ini adalah bagi melahirkan insan yang berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan dapat menyumbang kepada masyarakat, keluarga, diri sendiri dan juga negara. Seperti yang sedia maklum, terdapat 5 rukun negara. Pernahkah anda mendengar lagu ini? Mari kita dengarkan bersama-sama. 5 prinsip rukun negara harus menjadi cara hidup kita, bukan sekadar ikrar sahaja, sekali sekala dibaca semata. 5 prinsip rukun negara telah menjadi teras perpaduan, membentuk satu negara tanpa mengira agama dan bangsa. Amalkanlah rukun negara dalam hidup harian kita, tanpa mengira tua muda, mengekalkan warisan kita. 5 prinsip rukun negara telah menjadi teras perpaduan, membentuk satu negara tanpa mengira agama dan bangsa. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Itulah 5 prinsip rukun negara. Jadi, pada tahun 1989, kurikulum bersepadu sekolah menengah digunakan di setiap sekolah di Malaysia. Ketika itu, 2 dokumen utama yang digunakan ialah Sukatan Pelajaran dan juga Huraian Sukatan Pelajaran, yang merupakan 2 dokumen utama yang menjadi rujukan kepada guru untuk menyampaikan kurikulum kepada pelajar. Tetapi pada tahun 2017, kurikulum telah bertransformasi daripada kurikulum bersepadu sekolah menengah kepada kurikulum standard sekolah menengah yang dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. Dalam
kurikulum standard sekolah menengah atau lebih dikenali dengan KSSM ini menggunakan DSKP ataupun dokumen standard kurikulum dan pentaksiran sebagai dokumen utama yang menjadi rujukan kepada para guru untuk diaplikasikan dalam kurikulum bahasa Melayu. Jadi, mengapa transformasi ini berlaku? Transformasi ini berlaku bagi memenuhi hasrat falsafah pendidikan kebangsaan dan juga untuk melihat ataupun selari dengan perkembangan teknologi negara kita yang semakin maju, telah mendesak kurikulum ini untuk melakukan perubahan agar ianya sesuai diaplikasikan untuk masa terkini. Jadi dalam kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Menengah, dokumen utama yang digunakan ialah DSKP. Jadi KSSM ini digubah berdasarkan 6 tunjang utama. Mari kita lihat bersama-sama. Antara 6 tunjang utama tersebut ialah komunikasi, kerohanian, sikap dan nilai, kemanusiaan, keterampilan diri, perkembangan fizikal dan estetika dan juga sains dan teknologi. Keenam tunjang ini akan diaplikasikan oleh guru dalam pengajaran dan pemudasyaraan untuk membentuk insan yang seimbang. Dalam kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Menengah, terdapat 5 kemahiran yang diketengahkan dalam kurikulum ini. 1.0 ialah kemahiran mendengar dan bertutur. 2.0 ialah kemahiran membaca. 3.0 ialah kemahiran menulis. 4.0 ialah aspek seni bahasa dan 5.0 adalah aspek tata bahasa. Jadi inilah 5 kemahiran bahasa dalam kurikulum Bahasa Melayu. Okey, kelima-lima kemahiran ini disesuaikan mengikut tahap penguasaan pelajar. Semakin tinggi tingkat pelajar itu, semakin dalamlah kemahiran yang akan mereka kuasai. Jadi guru akan menggunakan atau mengaplikasikan kelima-lima kemahiran ini bersesuaian dengan tema yang terdapat dalam buku teks dan disesuaikan dengan teknik pengajaran yang akan digunakan. Selain itu, kandungan di SKP ini juga memandu guru untuk membina rancangan pengajaran harian mereka. Jadi, daripada di SKP ini, guru dapat memastikan objektif pengajaran yang ingin dicapai pada pengajaran tersebut berdasarkan kepada standard pengajaran dan juga standard kandungan yang terkandung dalam di SKP. Mari kita lihat contoh ini bersama-sama. Contoh standard kandungan adalah seperti berikut. Standard kandungan yang diambil daripada aspek tata bahasa bagi DSKP tingkatan 4, iaitu 5.2 memahami dan menggunakan golongan kata yang bersesuaian dalam pelbagai bidang. Manakala standard pembelajaran ialah sebagai contoh 5.2.3, iaitu mengenal pasti dan menggunakan golongan kata adjektif dengan betul mengikut konteks. Jadi ini adalah contoh standard kandungan dan juga standard pembelajaran yang terkandung dalam DSKP Bahasa Melayu tingkatan 4. Jadi standard kandungan dan standard pembelajaran ini menjadi satu kayu ukur kepada guru untuk memastikan pembelajaran itu dapat dicapai melalui standard-standard yang ditetapkan ini. Jika kita dapat lihat, standard kandungan dan juga standard pembelajaran ini dibina berdasarkan 5 kemahiran tadi, iaitu 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 dan juga 5.0. Susunan ini adalah lebih teratur dan sistematik dan membantu guru untuk menyampaikan pembelajaran itu dengan lebih berkesan. Jadi, dalam kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Menengah ini telah dinyatakan beberapa strategi pengajaran yang boleh diaplikasikan oleh guru. Antaranya ialah konsep 5P. Selain itu, guru boleh menggunakan kaedah penyelesaian masalah, pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran
kooperatif, pembelajaran kecerdasan pelbagai. Selain itu, ada pembelajaran kontekstual, pembelajaran konstruktivisme, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa hadapan, pembelajaran akses kendiri, pembelajaran luar bilik darjah, pembelajaran mastery, pendekatan modular, pembelajaran berpusatkan murid, pembelajaran berasaskan inquiry, pendekatan didik hibur, kepelbagaian sumber dan bahan, pendekatan temantik. Pendekatan temantik ini boleh diaplikasikan berdasarkan isu-isu semasa yang terdapat dalam tema daripada buku teks bahasa Melayu itu sendiri. Dan strategi pengajaran yang terakhir ialah pentadbiran dan politik. Jadi, guru boleh memilih strategi pengajaran yang bersesuaian untuk diaplikasikan dalam pengajaran dan pemudahcaraan di dalam bilik darjah. Sebagai contoh, pendekatan didik hibur. Pendekatan didik hibur ialah satu strategi untuk menarik minat pelajar menggunakan hiburan seperti nyanyian, lakonan, sajak dan sebagainya. Mari kita lihat contoh ini bersama-sama. Jadi, daripada kandungan video sebentar tadi, dapat kita lihat bahawa guru boleh menggunakan pelbagai pendekatan yang menarik untuk memastikan pelajar itu dapat memahami sesuatu topik yang diajarkan oleh guru sebaiknya. Guru boleh menggunakan bahan bantu mengajar sebagai eviden tambahan untuk memperkukuhkan lagi pengajaran pada hari tersebut. Selain standard kandungan dan juga standard pembelajaran yang terkandung dalam kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Menengah, standard prestasi juga terkandung dalam kurikulum Bahasa Melayu ini, iaitu standard prestasi ini terdiri daripada 6 tahap. Guru boleh memberikan penilaian tersebut mengikut tahap yang telah disediakan melalui aktiviti pembelajaran yang dijalankan oleh guru. Jadi, semakin aktif pelajar itu di dalam kelas, semakin tinggi tahap yang boleh dicapai oleh pelajar tersebut. Jadi, guru akan menganalisis penilaian mereka melalui pemerhatian, melalui pelbagai cara, di mana pentaksiran yang digunakan pada kali ini ialah pentaksiran bilik darjah, bukan untuk membandingkan pelajar, tapi kita untuk melihat perkembangan pelajar di dalam kelas tersebut. Jadi, dapat kita lihat bahawa kandungan kurikulum Bahasa Melayu ini merujuk kepada DSKP sebagai dokumen utama yang menjadi pegangan utama oleh para guru dalam menyampaikan sesuatu ilmu tersebut. Jadi, guru memainkan peranan yang sangat penting untuk memahami, mendalami dan juga memikirkan idea ataupun inovasi yang terbaik untuk memastikan pelajar ini dapat sentiasa bertenaga, dapat melakukan soal jawab, dapat melakukan interaksi di dalam bilik darjah itu untuk meningkatkan dan juga memperkembangkan lagi pengetahuan mereka dari semasa ke semasa.
jelaslah bahawa guru perlu kreatif dalam membina dan juga memastikan teknik pengajaran yang dilakukan adalah bersesuaian dan memberikan impak yang tinggi kepada pelajar. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.